sangat-sangat dialu-alukan untuk tengok live ni dan share supaya orang lain pun dapat jugalah manfaat dia. Nah. Okay Nat. Selalu sekarang kalau kita tengok ramai sangat orang pakai contact lens, betul tak? Terlalu ramai lah. sangat. Kan terlalu ramai sangat. Jadi ada yang ada power, ada tak ada power. Orang yang tak pakai spek pun pakai contact lens. Sebenarnya siapa je yang sesuai untuk pakai contact lens sebenarnya? Alright, dia macam ni Okay, kita kena tahu juga kata sentuh ni kenapa. Yelah, kalau tak ada fungsi, kenapa nak keluarkan pula kenapa nak produce pula contact lens ni kan? Yeah. So pasti dia ada function dia, ada fungsi dia tersendiri lah. Okay, so kalau contact lens ni sebenarnya golongan yang sesuai ni sebenarnya semua golongan boleh pakai. Kalau nak cakap semua sesuai. Okay, tapi ada untuk certain special case macam ada penyakit mata ke, ataupun trauma ke, waktu demam ke, ataupun pregnant woman ke, kurang sesuai sikit lah pakai. Ada sebab-sebab dia. Okay, tapi nak cakap ada golongan yang spesifik sahaja yang sesuai pakai, tak ada. Semua boleh pakai sebenarnya. Okay, semua boleh pakai. Maksudnya mesti ditanyakan, baby pun boleh pakai ke? Boleh. Okay. Ya, okay. Bukanlah baby tu yang pakai sendiri. Tak, bukan. Maksudnya ada certain case, macam contoh ada bayi yang daripada lahir dia ada cataract ya. Cataract bukan ada untuk orang tua saja baby pun boleh ada, tapi dia adalah dari sejak lahir lah. So macam mana pun selaput ataupun cataract tu perlu dibuang. So kena gantikan baliklah power tu dengan contact lens. So baby pun kena pakai contact lens lah. So mak ayah kena masukkan lah contact lens tu supaya baby pun boleh tengok lah. Maksudnya so baby pun pakai lah maksudnya. Sebab kalau kita fikir logik lah, takkan baby ni nak pakai spek pula. Betul. Kan. So kita bagi contact lens. So ada special case kita bagi pakai contact lens. Kalau macam contoh yang ada trauma, berlaku trauma dekat bahagian mata, kita ada contact lens yang untuk treatment. Okay. Bukan hanya untuk fashion sahajalah. Ya, sekarang orang pakai untuk fashion kebanyakannya. Sebenarnya more than that. Dalam bidang medical banyak yang pakai je contact lens ni. Untuk yang ada masalah keratoconus, semua tu kita ada contact lens yang khusus untuk mereka lah. Okay, special case lah. Ya, okay, tapi yang macam yang sekarang ni yang common yang orang pakai, pertama sebabkan rabun yang tinggi lah. Kan, power start daripada 100 dan ke atas dah boleh pakai lah, sampai 1000 dah boleh pakai contact lens. So sebenarnya bila kita pakai contact lens untuk orang yang rabun ni, sebenarnya bila pakai contact lens lagi nampak lebih jelas. Berbanding dengan kita pakai spek. Ya, betul. Sebab spek ni dia ada gap tau, macam Farah kan sekarang ni kat bahagian tepi ni dia ada gap. Kalau Farah tengok lebih daripada bingkai, dah blur kan? Okay, faham. Kan? So bila pakai contact lens ni dia melekat di bahagian kornea kita kan, bahagian depan ni. So tengoklah sudut mana sekalipun nampak jelas je lah. Okay, faham. So dekat situ dah nampak fungsi dia. Okay. Tu yang pertama. Okay, dia nampak lebih jelas sebenarnya. Okay. Yang kedua ada kita tengok dari segi lifestyle seseorang tu lah. Contoh kalau dia kerja kena menyelam. Contoh kan swimming kan, kena swim. Takkan nak pakai spek. Ya, betul. Kan. So tak boleh lah. so kena pakai contact lens. Tapi dia ada cara penjagaan khusus untuk dia pula. Walaupun dalam air masih boleh pakai contact lens. Boleh. Dia ada contact lens yang khusus untuk dia dan cara dia lah. Bukanlah pakai contact lens saja tau, dia kena pakai dengan goggles lah. Goggles. So samalah kalau macam orang yang lifestyle dia contoh power tinggi. Okay, power tinggi, mungkin dia banyak kerja dengan elektrik ke apa semua kan. So sometimes mungkin dia rasa rimas sikit lah kan. Kalau kerja yang wiring apa semua tu kadang dia banyak memerlukan kata apa kena pakai something lah dekat bahagian mata kan. Macam goggles yang besar tu kan. Lah. So mungkin rasa rimas nak pakai rimas pakai spek. Okay, contoh kalau power yang 1000 tu kan. Betul. Power sangatlah tebal dan tinggi kan, macam tak sesuai kan. So boleh pakai contact lens semasa bekerja. Tu fungsi yang kedua. Lifestyle dia lah. Contoh kalau ada setengah orang dia suka main bola ataupun mendaki ke kan.
maksudnya benda-benda lasak lah, aktiviti-aktiviti yang lasak. So tak nak pakai spek. Contoh kalau kalau bola sepak ataupun contoh bola tampar kan. Okey. Nak kadang kena melompat, betul tak? Nak kena lari-lari, kena lompat-lompat kan. Macam mana kalau spek tu jatuh? Bahaya tu. Ya, satu bahaya. Yang kedua contoh kalau main tenis, bola tenis kena dekat spek. Okey. Contoh pecah. Bahaya kan? Bahaya dekat mata. Yes. So Bahaya dekat mata. ya, so disarankan untuk pakai contact lens semasa bermain lah. Okey. So pakai waktu main je lah. Habis game, tukar lah, buang dan tukar pakai spek. Okey. So itu kita dah nampak dah fungsi sebenarnya contact lens ni. Okey. Okay. Sebab tak sebenarnya sebab fashion sahaja semata-mata. Okay. Ada certain orang paling mudahnya dia tak nak pakai spek sebab tak selesa. Betul. Especially perempuan lah. Especially perempuan ni kalau pakai spek Tu ni lah tak itulah jadi. kan. Betul. Nak So, make up lagi semua. ya, macam tak cantiknya pakai spek ni kan. Ataupun time wedding, waktu kahwin, Common lah selalu orang akan time pakai bersanding. spek. Yes, so pakai contact lens. Betul tak? Betul. Boleh nampak cun kan dalam gambar kan. Itu adalah dalam bidang fashion lah. Okey. So contact lens ni sebenarnya dia ada fungsi dia lah. Kenapa? Dikeluarkan. Walaupun sebenarnya kita ada spek kan. Tapi ada fungsi dia. Mengikut case, mengikut lifestyle, mengikut kita punya pekerjaan. Kan semua tu ada sebab dia lah. Kenapa keluarnya contact lens ni? Mestilah kan ada sebab kan. Ada masalah baru ada penyelesaiannya. Betul. Yes, sebab itulah. Okay, tapi contact lens ni permulaannya awal-awal dululah, lama kan. Awal-awal dulu, okay, contact lens sebenarnya dia dalam bentuk kecil je. Saiz dia kecil dan keras. Oh, lagi kecil daripada kontak lens yang sekarang. Ya, diameter dia tu kecil. Dalam 9 ke 10 mm. Sangat kecil dan keras ya, keras. Oh, okey. So tu permulaan lah. And then barulah sekarang ni ada katal sentuh yang jenis lembut, yang memang sekarang ni orang pakai lah, banyak lah kan. Yang berkala apa semua tu kan. Dia dia adalah pro and cons, yang keras dengan yang lembut. Kalau yang power yang betul-betul tinggi, yang memang nak kurangkan risiko jangkitan mata, selalu ambil yang keras lah. Tapi yang keras ni kalau tak tahan memang susah sikit lah nak adapt. Berbanding dengan soft contact lens. Soft contact lens ataupun kata sentuh yang lembut, dia senang kita nak adapt. Kita tak rasa sangat lah dia punya movement. Maksudnya tak rasa ada benda dalam mata. Kalau yang keras tu ataupun RGP nama dia, rigid permeable gas. So RGP ni dia keras dan kecil pula. So kita akan rasa ada something lah dekat. Terganggu. Yes. Kornea mata kita tu. Tapi dia punya best dia sebab dia boleh mengurangkan risiko jangkitan mata. Yeah. Okay. Berbanding dengan soft contact lens lah. Dan of course lah dari segi harga yang tebal akan lagi mahal sikit lah. Tapi yang tebal ni dia tukar setahun sekali. Tak macam soft contact lens. Okay. Soft contact lens dia ada daily punya by week. By week ada tau sebenarnya. Untuk 2 minggu saja ada. Okay. Tapi ikutlah brand kan. Sebulan, selalu orang beli sebulan, 3 bulan, 6 bulan pun ada juga, setahun pun ada juga kan. Dia ikut cases lah. Okay. Untuk orang yang macam contoh ada orang cakap, saya power silau tinggi ni, boleh ke pakai kan? Boleh. Nama dia Torix Contact Lens. So Torix Contact Lens ni dia custom made khas untuk orang yang power silau tinggi lah. So this one power jauh langsung lah. Itu tak, dia dah cover siap-siap. Oh, okey. Cuma dia special case sebab silau tinggi. Yes. So lagi jelas lah sebenarnya. Okay. Kalau yang biasa-biasa orang beli yang harga 30, 40, 50, 60 tu kan, yang daripada yang colourless sampai yang bercolour kan. Yang tu power rabun biasalah. Rabun jauh yang biasalah. Tanpa silau yang tu. Itu tanpa silau. Okay. Alright. So macam nak cakap tadi, semua golongan sesuai pakai. Ikut case. Takkanlah saya saja nak pakai kan. So dia tengok sebab apa kan. Kan sebab fashion, sebab wedding, pekerjaan, semua tu lah. Okay. Dan kena pastikan orang yang nak memakai contact lens ni dia kena rajin. Dan orang yang boleh mematuhi cara penjagaan contact lens dengan betul. Baru so kalau orang yang
malas sikit ni kan. Disarankan untuk pakai spek sahajalah macam Farah. Pandai Farah. Okay. Okay. So hari ni kita akan cakap pasal contact lens je. So contact lens ni dia ada material dia. Farah tahu ke contact lens ni dia diperbuat daripada apa? Material dia apa? Macam dia polycarbonate. Oh, Ha? bukan. Apa tu? Salah lah tu. Polycarbonate ni tu lens. Oh, lens, Kantar ni okay. contact lens. Okay. Okay. Kita bercakap sekarang kantar sentuh ataupun kantar lekap. Benda yang sama je. Okay, contact lens ni dia ada dua jenis material. Hydrogel dengan silikon hydrogel. Ya, itulah yang disebut tadi. Jadi tersalah tersebut benda lain pula. Okay. So kalau hydrogel ni teknologi lama lah, yang terbaru silikon hydrogel. So kenapa dia ada Kenapa dia ada revolution jenis, kat situ? Revolution aku sebut lah. Dahsyat. Okay. Sebab hydrogel ni dia water content dia selalunya memang kena banyak lah. 30 ke atas. So yang 38% tu kira banyak lah water content. Okay. So sebab hydrogel ni dia serap air. So mata bila kita pakai contact lens kita punya cornea ni dia memerlukan oksigen, betul? Betul. So bila dia memerlukan oksigen, bila kita letak contact lens, macam letak something dekat depan tu, kan? So dia nak serap oksigen tu daripada mana? So bila hydrogel, hydrogel dia depends pada air sahajalah, water content dia 38%. So kita punya cornea dia akan hanya serap oksigen daripada contact lens kita saja. Okay, So faham. bila macam tu, maksudnya sebab dia hanya bergantung kepada water content di contact lens saja, jadi tempoh pemakaian dia singkat sikit lah. 6 ke 8 jam macam tu. Kan? So disebabkan ada masalah ini, so dia adalah revolution, dia upgrade sikit kan. Silikon hydrogel. Yeah. So Betul. hydrogel. So silikon hydrogel ni selalunya water content dia agak rendah. Dia sebab dia tak memerlukan Oksigen air yang banyak, water content yang banyak lah. Sebab silikon hydrogel ni teknologi dia menyerap oksigen daripada sekeliling masuk ke kornea. Okay. So dia tak perlu water content yang banyak lah. So bila dia boleh serap je oksigen dekat luar ni, maksudnya dia boleh pakai lama lah, up to 7 to 12 hours. 11 ke 12 jam. Okay. Tapi harga dia akan agak pricey sikit lah berbanding yang hydrogel. Okay, tapi dua-dua lembut, jangan risau. Okay. So Nat, dia cakap pasal kantar lengkap, contact lens, tapi ada tak tips yang boleh kita guna, pakai kan, kita apply bila kita nak beli contact lens? Okay. Ada tak benda-benda yang kita kena titik beratkan lah, maksudnya bila kita nak pakai contact lens ni? Semestinya lah. Kalau orang yang first time nak beli kan, saya nak beli contact lens, tapi saya tak tahu sebenarnya apa yang, takkan saya nak beli contact lens je kan? Macam okay, dia nak pakai contact lens, saya tengok orang pakai contact lens, saya pun nak pakai contact lens. Kan ada orang macam tu. Yes. Cantiklah mata awak, saya nak pakai macam awak. Okay. So benda yang pertama sekali adalah kalau nak beli contact lens, pergi tempat yang betul nak beli. Bukan kat pasar malam, bukan dekat tepi jalan. Okay. Kenapa nak cakap macam tu? Sebab sekarang contact lens banyak yang tiruan ya, daripada Korea lah, apa benda lah kan. So kita kena jaga mata kita tau. So kena beli di tempat yang betul lah, yang pertamanya. So belilah dekat kedai optical ataupun kedai optometris yang bertauliah. Pertama. Okay. Yang kedua, dah cari tempat yang betul, masuk kedai, tanya saya nak beli contact lens. Kena pasti dulu, awak nak beli contact lens ni yang berkala ke, yang biasa ke, nak untuk apa nak beli, nak pakai untuk wedding ke, nak pakai hari-hari ke, kena ada tujuan lah kan. Takkan beli barang nak beli barang tak tahu apa. So sebab kenapa nak cakap macam tu, sebab benda tu penting supaya optometris dia boleh bantu anda lah, nak suggest, nak cadangkan contact lens yang mana yang sesuai dengan ikut gaya hidup anda. Style. Yes, kalau wedding contoh nak pakai sehari je. So kalau Nat akan suggest ambil yang daily je lah, pakai sekali buang terus. Tak payah cuci, tak payah apa-apa dah. Faham tak? Kalau orang yang memang kerja dan memang hari-hari nak pakai, so mungkin Nat boleh suggest ambil yang 1 bulan punya. 3 bulan ataupun 3 bulan. 6 bulan. Ya. Macam tu lah. So maksud sebulan, 3 bulan, 6 bulan tu maksud dia dengan sekeping dengan sepasang contact lens, untuk kiri dan kanan sepasang lah kan. Start pada contoh 1 hari bulan 10 anda buka contact lens daripada dia punya packaging kan.
Start pada 1 hari bulan 10, anda hanya boleh pakai selama contoh sebulan. So sampailah sebelum 1 hari bulan 11 dah tak boleh pakai dah. So 1 hari bulan 11 tu dah tak boleh pakai dah contact lens tu. Dia punya expiry sekat sebulan sahaja. Bila dah buat packaging dia. So hari-hari kena cuci lah. Kalau daily ni pagi buka yang baru kan. Malam pagi lepas tu habis kerja buang terus. Esok buka yang baru. Tu daily maksudnya. Sehari pakai buang. Okey. Tak payah cuci. Tapi kalau yang sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun kena cuci lah. Setiap hari kena cuci sebab kita pakai setiap hari. Betul. So bila nak cuci kena pakai apa? Solution. So kenalah cari multi-purpose solution yang sesuai dengan mata lah, yang betul lah. Okay. So sebab solution ni kadang orang confuse selain dengan multi-purpose solution. Okay. Sebenarnya saya nak kena kamera. Okay. Saya confuse saya sepatutnya kena pakai solution yang mana. So pastikan anda beli solution yang betul. Okay. Kalau nak akan sarankan anda untuk beli yang 3 dalam 1, multi-purpose solution. Nama dia pun multi sebab dia ada 3 peranan. Pertama untuk bilas, yang kedua untuk cuci, yang ketiga untuk rendaman. Okey. Kalau selain, memang selain murah, RM3 macam tu je kan. Tapi selain bukan untuk membasmi kuman. Dia hanya untuk bilas sahaja. So buat apa nak rendam dengan selain tak mematikan kuman pun. Hari ni pakai contact lens, lepas tu bubuh ayat selain. Lepas tu esok malam bubuh lagi ayat selain. Bila kuman tu nak mati? Walaupun murah nak kan, dia akan buatkan jangkitan. Yes. Betul. Sekarang ni kita pakai contact lens untuk untuk elakkan jangkitan mata. So kena belilah solution yang betul. Beli yang ditulis multi purpose solution. Boleh bilas, boleh cuci dan boleh rendam. Betul. Okey. Tu dah poin yang keberapa ya Farah? Ketiga dah kot. Kan? Tadi tempat yang betul, contact lens siapa yang nak beli untuk apa kan. Nak pakai apa, lifestyle, nak make wedding ke apa. Yang kedua adalah nak cuci yang guna solution yang betul lah. So yang keempat adalah kena ada casing. Okay, casing kita nak tunjuk casing kan? Siapa dah ambil casing? So casing ni untuk orang yang nak pakai contact lens sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah, 6 bulan pun ada juga. So yang nak kena cuci hari-hari, yang nak kena rendam lah. Okay. So contact lens pula. Casing kita ni comel sikit warna dia. Nampak ke? Nampak ke? Okay, so okay. So kita punya casing dia siap ada tulis kanan dan kiri. Okay, untuk kenapa dia ada tulis kanan dan kiri? Untuk orang yang power sebelah kanan dan sebelah kiri yang berbeza, dia boleh letak dalam casing yang ni lah. So kalau yang power belah kanan, letak belah kanan. Kalau belah kiri, letak belah kiri. Okay. How about kalau orang tu power saya sama je dua-dua. So boleh ke saya letak mana-mana? Okay, kalau nak sarankan anda letak, kalau dah belah kanan ni, belah kanan sahaja. Kalau belah kiri sahaja. Sebab apa? Sebab takut ada infection. Betul. Pandai. Kalau sebelah kanan dah ada infection, kita duk tukar-tukar, belah kiri pun kena. So kita avoid benda tu. Okay, so kena tahu casing ni seboleh-bolehnya kalau nak lah. Selalu kalau kita beli multi solution tu kan, dia sekali buka untuk sebulan je. So kalau sebulan, belilah yang dibagi free casing tu. Habis je solution, tukar sekali yang casing. Sebulan juga pakai. Tak payahlah rajin-rajin nak pergi cuci-cuci ni kan. Kalau nak tak rajin dah kan. Boleh lah cuci pun. Pakai brush brush gigi tu kan, cuci balik. Pakai sabun. Tapi tak payah rajin. Tukar yang baru lah. Setiap bulan tukar yang baru. Sekali lah dengan solution. Solution sekali buka untuk sebulan. Ya. Tak kisahlah botol besar ke, botol kecil ke. Kalau solution botol besar, saya ada lagi separuh ni. Takkan nak buang, sayangnya. Nak sayang ke solution ke nak sayang mata? Betul. Ayo. Okey. Mata satu je, solution boleh beli banyak-banyak. Solution harga RM10, RM20 ya. Mata RM1 pun tak dapat mata balik tau. Okey, jangan sayang-sayang sayang mata kita dulu, okey? Alright. So nak dah terangkan tadi dah, kena tempat yang betul, kena beli kena beli solution yang betul, contact lens yang ikut keperluan kita lah, kan?
contact lens yang ikut keperluan kita dan casing. Betul. Ya. Kalau anda tak pandai, anda first time nak pakai, tak pandai nak pakai, kan? Macam mana tu? Siapa yang nak ajar tu? Mestilah optometrist. Farah tak pernah pakai contact lens. Okay. So kena tanya kepada orang yang pakar. Betul. Ya. Memanglah mungkinlah dekat bila balik college roommate pakai contact lens. Kan tengok dia macam okay, senang je. Tarik mata cat terus. Pak masuk kan. Betul. Tapi tak semestinya cara dia pakai tu betul. Kena ingat walaupun dia pro, cakap macam tu kan. Walaupun dia pro, kena tengok betul ke tak cara dia pakai tu. Okay. Sebab dia ada step-step dia. Sekarang ni kita fokus kepada contact lens ni nak membantu kita. Tapi kalau kita tak pandai jaga, dia akan memudarat kita balik. Okay. Sebab kan selalu banyak sangat masuk dalam berita contact lens menyebabkan buta, contact lens itu, contact lens ini. So orang pun takut nak pakai kan. Sebenarnya bukan masalah contact lens tu, orang yang nak pakai tu kena jaga. Kena ada ilmu yang lengkap lah tentang contact lens. So kalau yang first time nak pakai, cari orang yang pakar. Sebab tu nak cakap, nak beli di tempat yang betul. First kali. Kalau pergi pasar malam, ada ke orang nak tolong abang semua? Tak ada kan. So kalau macam dekat Rauda, kita pun dah banyak kali dah membantu adik-adik yang first time nak pakai kan. Dah masuk U nak pakai. Sebab power memang tinggi, 600-700, berat. Dan sometimes spek ni lagi power tinggi lagi mahal kan. Betul. Nak kena nipiskan kanta. So dia tu okay, saya nak pakai contact lens. Spek untuk spek kan. Just malam lah selalunya. At least you know nak pakai contact lens. Kalau spek patah ke apa, tahu nak pakai contact lens. Ya. Kalau dah power 600-700 tu, spek patah hang memang meraba lah. 400 pun dah meraba. Apatah lagi 600-700. Tak nampak tu kan korang. So at least tahu nak pakai contact lens. At least ada spare. Kena ada juga pengetahuan tu. Tu dah nampak dah fungsi contact lens ni yang sebenarnya kan. Nampak tak? Kan? Nampak tak Farah? Ke aku seorang lagi? Nampak. Semua Farah masih lagi sebab tak pernah pakai contact lens. So Farah tak ada lagi experience tu lah. Belum tak pernah lagi. Memang 100% depends on cermin mata. Ya, betul. So macam tu kena ada 2 spare lah Farah. Tak apa, insyaAllah lepas ni kita try. Okay. Dengan bantuan Nadia akan bantulah untuk pakai contact lens for beginner lah kan. Ya. Untuk yang beginner dan untuk yang dah pernah pakai, yang dah pro sekalipun, anda boleh check balik cara anda pakai tu betul ke tak sebab sekarang ni kita punya fokus nak kurangkan ada jangkitan dekat mata. Tu je. Okey. So tu cara penjagaan. Okey. Lepas kan nak beli kan. Saya nak beli ni. Tapi apa je yang saya nak kena tahu ni nak beli contact lens kan. Tadi nak ada sebut pasal contact lens kan. Contact lens saya nak pakai apa kan. So apa je yang saya kena tahu pasal contact lens ni. Okey, pertama tadi awal-awal tadi nak dah cakap dah pasal water contents. Okey. Anda kena tahulah anda nak beli contact lens yang hydrogel ke ataupun silikon ke. Okey. Kalau anda ada ilmu tu lagi baguslah kan. Kalau tak tahu, anda boleh datang ke Raudah, kita akan terang balik. Kita ada macam ni kan. Kita boleh cadangkan lah. Okey, yang mana yang sesuai untuk anda punya lifestyle lah. Okey, kalau macam tadi nak dah sebut pasal material. Okey, hydrogel, silikon. Kita ada soft contact lens dan kita pun ada juga hard contact lens, RGP tadi kan. Okey, kalau macam di Raudah kita ada soft contact lens lah. Okey. Kalau yang RGP mungkin kena order lah. Sebab RGP ni dia special case. Jarang sangat orang nak pakai. Kalau orang yang dah biasa pakai, dia akan terus pakai. Kalau orang yang tak pernah pakai, dia dah start dengan soft contact lens, nak pakai yang RGP memang susah. Ambil masa lah. Dia nak adapt tu. Sebab dia akan rasa sikit lah, sebab dia keras kan. Tapi kalau dekat hospital benda tu tak pelik lah. Kat hospital banyak kes untuk RGP ni selalu orang keratoconus. Dia problem dia punya cornea dia tu, cornea sepatutnya smooth kan, regular. Dia punya cornea irregular punya bentuk. So RGP ni dia akan bantu sikit lah kan untuk orang-orang yang ada keratoconus ni lah. Okay. Benda yang paling penting. Baru teringat, sorry. Okay, benda yang paling penting kena tengok base curve dengan diameter contact lens lah. Kenapa nak cakap penting juga? Okay, diameter ni ibarat macam size dia. Okay, setiap orang mata dia size tak sama. Okay, size tak sama. Mata Nat dengan Farah tak sama. Mungkin mata Nat kecil sikit,
Mata Farah mungkin besar sikit, kan? So kita kena cari diameter yang sesuai dengan mata kita. Okey. Tapi anda jangan risau sebab dekat Malaysia ni, dekat Asia ni, contact lens, brand-brand contact lens ni, company-company kilang yang mengeluarkan contact lens ni, dia dah buat kajian dah. Orang Asia ni, mata dia ni average berapa? Berapa yang sesuai? InsyaAllah lah. Tak lari banyak. Tak lari banyak. Tapi anda boleh try and error lah. Try and error juga. Kan? Kalau perlukan dekat Raudah pun kita ada mesin khas kalau nak check anda punya keadaan mata apa semua tu, kita boleh check kan. Kita boleh check kan sesuai yang mana diameter yang mana, base curve yang mana, kita boleh tengok. Okey. Kalau base curve ni dia adalah bahagian kelengkungan contact lens. Sebab dia ikut bentuk kornea kita. So kalau lah contoh kalau anda beli contact lens yang base curve yang tak sesuai dengan mata anda, contohlah mata anda mungkin flat sedikit, kornea anda tu flat sedikit, anda pergi beli yang jenis tip sikit base curve yang base curve yang rendah tapi mata anda flat dia akan jadi curam lagi, nanti tak selesa pakai, dia jadi ketat, dia rasa ketat. Sama juga diameter pun sama juga. Sebab tu nak kata penting. Okey, sebab kita nak bagi mata kita ni bernafas juga. Kalau beli base curve dan diameter yang salah, takut dia tertekan kita punya kornea, oksigen tak lepas masuk. Boleh jadi pertama boleh jadi jangkitan, kedua kita sendiri rasa tak selesa pakai dan mata merah. Kan? Sama juga kalau beli diameter yang saiz lagi besar, kan? Base curve yang yang flat sikit, so nanti dia longgar. Bila longgar maksudnya dia nanti contact lens dia akan contact lens akan bergerak-gerak dalam mata. So tak selesa juga. So yang tu sangat penting juga. Tapi macam nak cakap jangan risau sangat sebab dekat Malaysia ni company-company kilang-kilang yang mengeluarkan contact lens ni dah buat kajian dah. Orang Asia ni selalunya mata dia base curve yang mana, diameter yang mana, InsyaAllah selalunya sesuai lah. Tapi kalau untuk yang mata yang sensitif, anda memang perlu buat check up dulu sebelum pakai contact lens. Ya, betul. Especially orang yang mata kering kena buat check up juga. Kan orang yang ada mata kering yang sangat teruk, kita tak sarankan pakai contact lens. Dia akan menyebabkan lagi kering lah. Bahayalah untuk mata. Kalau yang sekarang ni orang yang pakai contact lens, dia rasa mata dia cepat kering, anda boleh pakai eye drop tau. Tapi nak remind, tolong pakai eye drop yang dia sesuai juga bila kita pakai soft contact lens. Dekat pasaran dekat luar sana ada eye drop yang tak sesuai untuk pakai contact lens. Dengan contact lens. Kalau macam yang nak pakai ni jenama Horian. Mana kamera? Ni jenama Horian. So Horian ni dia memang dah mention dah kat depan tu. Dia tulis natural teals formula for silicone, hydrogel and soft contact lens. So boleh pakai, masa pakai contact lens boleh pakai eye drop ni. Kalau mata kering kita just drop je lah. Ya, betul. Kita rasa macam tak selesa kan, mungkin kita pakai terlebih lama kan. So boleh titik kan. Tapi kena tengok material apa awak beli. Kalau hydrogel memang 6 ke 8 jam saja. Kalau anda pakai lebih, takut mata merah. Kalau silikon is okay. 11 jam, 12 jam boleh lagi. Tapi dia cuma berbeza sedikit je lah masa dia. Tapi kalau orang yang pakai silikon memang dia akan rasa lagi best lah. Best. Mata kita tu rasa fresh je sepanjang hari. Okay. So kalau bila dah pakai contact lens ni, Nak selalu cakap 3 benda lah sebelum ni untuk yang dah pandai pakai lah. Kalau yang belum pakai pun kena ambil pot jugalah ya. Bila kita nak tahu contact lens yang kita pakai pada hari tu kan. Contohlah hari-hari biasa kita pakai okey je. Tiba-tiba pagi tu bila pakai contact lens tiba blur. Padahal power sama je kan contact lens kan. Tapi blur, tiba-tiba blur. Ataupun mata tiba-tiba merah. Ataupun satu lagi kita rasa gatal-gatal macam tu kan. Boleh jadi kan. So maksudnya ada something wrong somewhere dengan contact lens yang anda pakai pada hari tersebut. Mungkin terkoyak sikit, sebab tu boleh jadi gatal-gatal, mata merah. Ataupun mungkin kita cuci tak betul, so jadi blur. Ada debu lekat. Bila kena ingat tau, debu ni bila kita kan akan tutup
tutup buka mata kan. So contact lens ni dia sebenarnya bergerak tau. Cuma kita mungkin tak rasa sangat. Kan? So kalau ada something dekat bawah contact lens, ada debu yang lekat ke, so dia macam rap kita punya kornea. That's why kita rasa tak selesa, pedih, mata berair, semua tu kan. So bila berlaku simptom-simptom macam ni, anda kena buka balik contact lens anda dan cuci. Try cuci semula. Cuci ni kena cuci depan dan belakang sekali. Bukan depan saja, bukan belakang saja. Depan dan belakang. Okay. Then bila dah try cuci, dah bilas, pakaikan balik. Kalau masih tak okey, kena stop pakai. Ya. Ramai yang masih macam terus juga pakai. Tak boleh, nanti dia akan menyebabkan jangkitan. Lagi susah untuk nak rawat treatment kan. Kena pergi hospital. Banyak kan. Banyak dia punya komplikasi. So elakkan. So kita dah tahu dah. Bila kita dah tahu, dia jadi merah, mata kita jadi merah bila pakai, kelihatan jadi blur. Sedangkan power sama je macam kita pakai biasa kan. Okay, yang tadi satu lagi mata jadi gatal-gatal kan, tak selesa, mata berayak kan. Dah cuci pun tak okey, stop pakai. Sebab kita tak nampak kan, contact lens ni terkoyak sikit kat ujung kan. So kita tak nampak kan. Kita kena pakai alat. Ada alat khas untuk tengok. So kita dengan yang mata kasar memang tak nampak. Kan. So yang tu kena ambil tahu. Okay. Ni untuk yang dah pernah pakai dan beginner kena tahulah. Kita kena rasa bagus bila pakai contact lens tu. Maksudnya kita feel good. Okay, kita rasa selesa lah kan. Dan berkeyakinan. Okay, dan kita look good. Look good ni maksudnya penglihatan kita jelas dengan contact lens tu. Dan see well. Okay. Okay. So ingatlah 3 ni kan. Okay. Yang itu. So nak bagi tahu siap-siap benda ni. Sebab sekejap kita akan buat demo sikit cara untuk pakai contact lens. Okay. So nak tunjuk lah demo. Yeah, I try my best. I try my best. Sebab mata Nat pun agak sensitif sebenarnya. Nat pun ada mata kering. So Nat jarang sangat pakai contact lens. Yes. So kalau pakai contact lens kan, Nat memang kena pakai eye drop, kena titik banyak biasa. So I try my best, insyaAllah. Doakan supaya jadilah smooth je lah lagi. Okay. Cara kita nak cuci pun ada cara dia. Cara nak pakai pun ada juga. So Nat tahu ramai yang kat sana, luar sana, Nat pun ada ramai je kawan-kawan yang memang hari-hari pakai contact lens kan. Dah 2, 3, 4 tahun, 5 tahun ada. Mungkin ada yang dekat luar sana kakak-kakak kan, yang memang pakai contact lens daripada sekolah sampai sekarang dah kerja mungkin 10 tahun dah pakai kan. So memang dah pro kan. Kan. Tapi boleh tengok Nat punya kita punya cara lah yang betul. Mungkin kadang kita tak perasan hari-hari kita pakai contact lens. Mungkin kita pakai makeup dulu baru pakai contact lens. Betul. Tak berapa bagus. Kena pakai contact lens dulu baru pakai makeup. Kenapa nak cakap macam tu? Sebab bila kita pakai contact lens, kita dah makeup ni, dah pakai mascara, dah pakai eyeliner, everything semua kat muka kan. Takut ada habu apa tu? Makeup lah. Makeup ni apa, maskara, terkena maskara, kita pakai contact lens semua tu bahayalah kan. Takut ada yang lekat di dekat contact lens tu sebelum dapat masuk ke dalam mata. So kalau orang yang pakai makeup, kena pakai dulu contact lens baru pakai makeup. Okay, dah habis event, nak balik rumah, nak buka dulu contact lens baru cuci muka. Yes, baru cuci makeup. Okay. So nak tunjuk macam mana cara untuk buka contact lens? Boleh? Okay. Kita kena ni make kamera sikit ke Nat lah. Boleh ke? Sekejap kita cuba. Okay. Sekejap Okay, sebab ni nak buat demo tau. So kalau korang kat rumah, okay, kalau kat rumah, kalau lah nak pakai contact lens dekat toilet, okay, Allah, zoom kan muka. Okay, kalau nak pakai dekat toilet, pastikan toilet bersih ya. Dan sebolehnya ada tuala khas lah. Sebab apa, toilet ni dia banyak bakteria tau. Sebenarnya Nat tak sarankan pakai atau buang contact lens ataupun cuci contact lens dekat toilet. So better pakai dekat bilik. Okay. So bila pakai kat bilik ni, dia kalau jatuh pun jatuh atas tuala tu lah. So kita boleh cepat cuci. Kalau jatuh dalam toilet, jatuh dalam ni kan, dah tak best lah. Dah bakteria kan. Bakteria tak best. Okay. Satu lagi Nat selalu nak ingatkan, janganlah yang apa, jangan pakai air pipe untuk cuci contact lens.
Guna solution yang betul. Yes, sebab ramai juga nak jumpa dia pakai iPad. iPad untuk cuci contact lens. Tak berapa bagus. Sebab apa, dekat iPad tu pun dia ada bakteria dia. Okay, so bakteria ni yang akan menyebabkan jangkitan dalam mata kita. Okay, so kena pakai solution. Kalau nak travel, belilah yang kecil. RM8 je ni awak. Kecil comel je. Okay, so bawa dalam beg. Kan, setiap kali nak buka, nak pakai, kena wajib, pasti wajib ada solution ni lah. Multi-purpose solution. Multi-purpose solution, ingat. Bukan selain. No. Okay, so Okay, nak cuci tangan sebenarnya. So nak pakai selain lah. Kalau korang kat rumah, pastikan cuci dengan sabun. Lepas tu bilas betul-betul, supaya tak ada kesan sabun kat tangan. Okay. Ya? Okay, tak ada kesan sabun dekat tangan. Okay, Nat punya apa singgi kat belakang tau. Tapi tadi dah cuci dah sebenarnya tangan. Tak apalah kan. Kita dah beri lah. Okay, so kalau kat rumah, cuci bagi betul-betul dan lap dengan tisu yang bersih. Okay, tisu yang bersih, lap. Bagi kering lah tangan. Okay, Nat buka contact lens dulu tau. Okay, sekejap Korang kat toilet kena ada cermin tau. Jangan tak ada pula. cermin. Kena ada cermin lah. Macam mana nak buka? Kalau yang dah pro, tak apa. Kita yang untuk beginner ni tak apa. Kita pakai tengok cermin. Macam tak? Okay, so kalau korang perasan, Nat pakai contact lens yang berwarna ya. This one yang 3 bulan punya. Kan? So maksudnya 3 bulan start pada hari ni. Contoh nak pakai 7/10, nak boleh pakai sampai 10, 11, 12. 7/12. Sampai 7/12 pakai. Okay. Okay, ni warna dia cantik kan. Warna ni warna grey sebenarnya. Dari Horian. Berapa harga tu Farah? Lupa lah. RM77. Okay. So Nat saja pakai warna yang striky hari ni sebab senang sikit korang nak tengok, nak buka macam mana. Sebab mata Nat agak gelap sikit. So kalau pakai warna natural tak nampak pakai contact lens. Ya. So hari ni macam striky sikit lah ya. Okay, kalau untuk yang first time yang pakai dan nak buka kan. Okay, sebenarnya cara dia guna jari kanan. Okay, jari kanan lah. Okay, sekejap ya. Setting sikit. Jari kanan, tarik bulu mata ni. Kena tarik betul-betul. Bukan tarik macam ni ya. Tarik bulu mata betul-betul macam ni. Nampak tak? Nampak? Sebab ni nak tengok cermin sekejap Boleh. Ke belah kiri senang sikit. Kiri lah aku kan. Nampak tak? Okay. Nak setting. Okay, macam ni Okay, bawah ni kena tarik betul-betul juga ni. Okay, nampak kan? Okay, sekali lagi tangan ni kena buka tau ni. Tangan ni bukan macam ni tau, bukan macam tu. Dia kena buka sikit lah tangan kita ni. Okay, kena tarik betul-betul. Okay, kalau perasan mata hitam kita dekat tengah kan? Mata hitam kita kat tengah. So mata putih kan, ada bahagian mata putih betul. So kita kena sengitkan kepala kita sikit. Macam mana nak tunjuk ni kat Farah? Nak tengok cermin. Sampai cermin tak kat sini. Sorry ya guys. Tak ya. Mata kanan ke mata kiri nak buka ni? Nampak tak kat kamera? Saya setting kamera kejap. Okay. Tak nampak ni? Nampak cermin. Ni cermin Nat tau. Cermin Nat kat sini. Okay. Bawah ni. Kat bawah ni. Okay, so kita letak kamera kat atas ni lah ya. Okay. Alright. So sengitkan kepala sikit macam ni. Tengok kamera kan. Okay. Kalau Nat macam ni, macam mana kalau kamera terbalik ni? Okay, tak apalah. Sengitkan kepala sikit supaya ada mata putih yang lebih kat sini.
Perasan tak ada mata lebih sikit kat sini. Okay, kenapa nak suruh buat macam ni? Sebab kita nak tarik contact lens tu ke bahagian mata putih. Supaya bila anda pinch out the contact lens tu, masa anda nak keluarkan contact lens tu dekat bahagian mata putih, bukan dekat bahagian mata hitam. Okay, contohlah hari tu kuku anda panjang. Contoh situasi. So takutlah terkena dekat mata bahagian hitam tu. So kena tahu yang mata bahagian hitam tu adalah kawasan mata yang sangat sensitif, sangat-sangat sensitif. Jadi kita nak elakkan daripada terkena cala daripada kuku kita ni, kan? So kita tarik contact lens tu dekat bahagian mata putih. Kuranglah sikit risiko jangkitan tu. Okey. Sebab selalu yang nak tengok macam orang yang kat luar sana dia pro-pro yang dia tarik macam ni je. Pak macam tu kan. Jadi tak berapa bagus. Tak berapa bagus je sebab direct sangat dengan mata hitam tu. Kita tak nak. Kan? So kita nak elakkan benda tu. So kalau yang pro tak payah dah buat macam nak kena macam ni. Ni untuk orang yang beginner tau. Okay, beginner lah kan. Nanti dah pro tak payah dah buat macam nak. Okay, yang first time memang kita akan tarik macam ni lah. Tarik bulu mata betul-betul. Okay, tarik bulu mata betul. Dan sengitkan. Okay, ni jari ni kena tarik ni. Tarik ni kena betul-betul kat sini, bukan dekat sini. Tapi dekat sini. Sekejap. Ni dekat sini. Tarik betul-betul. So barulah besar kan. Okay, then tarik yang contact lens kita ni ke tepi. Okay, dia bergerak kan. Sekarang tarikkan dia keluar. Allah, masuk balik. Sekali lagi. Pertama, kedua, tarik. Okay. So nak dah pinch out contact lens, okay, dekat bahagian mata putih. So now kita nak kena cuci lah. Okay, sebab ada setengah orang bila pakai contact lens dia terus letak dalam casing. Betul. Tak boleh ya, kena cuci dulu. Okay, mari kita tengok. Okay, ni melah mata kanan. Okay. Nak tak letak apa-apa solution lagi tau. So now nak letak solution. Nampak ke? Hopefully korang nampak lah ya. Okay, sampai banyak mana je nak bubuh ni? Pula dah kan soalan. Okay, sampai contact lens kita tenggelam. Janganlah kedekut solution sangat. Okay, macam mana dia nak rendam? Dah nama pun rendam, jadi kita kena masukkan dia sampai contact lens kita memang betul-betul rendam lah. Dia terendam. Okay. Terus sedikit sikit. Okay, macam half daripada casing lah. Okay, jangan buat perangai dah buka terus masuk. Tak. Okay, sekarang ni kita kena cuci dulu. Okay, this one kita letak sini dulu. Okay, kita nak cuci. Okay, ni solution. Okay, nak letak kat sini tak payah banyak-banyak pun sebenarnya kan. Nampak tak Farah? Okay, cara nak cuci dia yang pertama, okay, letak contact lens kita dekat ni lah, dekat bahagian tengah tangan kita, palm kita. Okay, gunakan jari yang paling lembut. Jari yang paling lembut adalah jari yang hujung ni, kelingking. Okay, nak cuci dia jangan pakai kuku ya, pakai ni, isi kat sini lah. Okay, daripada tengah ni tarik keluar. Sama juga, tarik keluar. Kenapa cuci macam ni ya? Sebab okay, bila ada debu dekat bahagian tengah ataupun bakteria bahagian tengah, kita tarik dia keluar. Kalau cuci macam ni kan, debu tu nak lari pergi mana? Duduk kat tengah tu je, tak boleh. Dia pun curve kan. Yes, so kita kena tarik dia keluar. Tarik dia keluar sampai anda yakin lah kan. Sampai anda yakin anda dah buat semua. Lepas tu buatlah bahagian depan sekali. Walaupun dia contact lens color, kita still kena cuci juga. Okay, teknik ni sama ya untuk yang pakai contact lens yang tak bercolor sekalipun. Sama je. Okay, dah rasa macam yakin. Tak kenapa kita pakai jari yang kelingking ni, sebab pressure dia kurang sikit bila kita tekan contact lens ni berbanding jari ni. Kalau jari ni kita akan tertekan kuat sangat. Bila kuat takut kita punya contact lens terkoyak. Betul. Lekat dah. Okay, now kita bilas je. Kalau buat dekat rumah, carilah mangkuk ke kan, ataupun letak je tisu macam ni pun tak apa.
Okay. Okay, then dah kalau yakin, kita bilas je lah kita punya contact lens ni. Ya, function teruk kan solution ni. Multi purpose. Okay, dah siap cuci kan? Pastikan jari tangan ni kering. Gelap lah sikit. Okay, dah siap kan? Okay, baru letak dalam casing. Okay. Kat situ dah ada solution Nat. Ya, tadi nak dah letak siap-siap. Sebab tu nak letak solution dulu siap-siap. Kan? Depends lah nak letak. Tak mau letak lagi tak apa. Tapi kan load sikit lah. Kan? Kita buh siap-siap. Betul. Okay. So dah siap dah. Tada! Simpanlah sejak apa? Simpanlah pula. Rendamlah semalaman. Esok pagi buka balik pakai. Nak pakai kan? Buka je lah. Buka. Jangan terus pakai pula. Kena cuci balik ya. Kena cuci balik. Teknik dia sama saja. Okay. Air dalam ni, air dalam solution ni kena buang lah. Okay. Jangan pakai balik. Ni dalam ni dah ada 99 bakteria yang semalam kita rendam tu tau. So kena buang. Okay. Kita buang lah. Okay, now kita nak pakai balik. Okay, ni ada contact lens. Macam biasa. Okay, titikkan sikit kita punya solution. Cuci macam biasa. Depan belakang. Tarik. Yes. Ni kalau jari orang yang besar ni sekali tarik je ni. Okay, sebab ni kan jari Nat ni comel je. Jadi kena banyak kali sikit lah. Kena sampai yakin ya. Dan kalau cuci sampai setengah jam. Dahsyat betul. Okay, Alright, kita cuci lah. Dia buat soft sangat Nat takut terkoyak je Nat. Ya, betul. Sebab ni soft contact lens ya. Nampak tak dia soft je. That's why kita guna jari kelingking ni. Selalunya Nat akan sarankan kalau orang yang pakai contact lens, tolong potong kuku lah. Bagi pendek. Takut lah. Ya, kalau terkoyak ni pun bahaya juga. Kita akan rasa tak rasa lah. Depan dah, tadi belakang dah kan. Okay. Dan kita bilas. Ada dekat sini. Melekat. Kalau contohlah ada situasi saya tengah-tengah cuci terjatuh. Sudah macam mana nak buat? Ambil cepat-cepat, bilas dia, cuci balik macam biasalah. Kalau jatuh atas ni tak apa. Kalau jatuh dekat sinki toilet, lantai toilet, janganlah buang terus lah awak-awak. Tak payah simpan, tak payah pakai dah. Bakteria dia takut masuk kat mata kan. Tak payahlah buang je. That's why kena ada spare part lah. Sebab ada je contact lens yang ada 3 keping. So kenapa dia bagi 3 keping? Satu lagi tu untuk extra lah kalau macam contact lens terkoyak, terjatuh. Betul. Kan? Macam tu. Ni nak pakai balik ke macam mana? Nak pakai balik. Okay. Yes. Okay. Hopefully masuk lah. Sebab mata Nat pun sensitif juga. Kita try Okay. Sekejap Pastikan tangan dia kering lah supaya contact lens ni kat sini tangan kena kering. Nanti kata contact lens tu tak lekat kat mata, dia duduk lekat dekat jari kita je. Okay, kena letak dekat sini tau. Macam ni ambil ni letak kat sini. Macam ni. Okay, ni yang nak tunjuk adalah warna color tau. So kalau color kita boleh tahu kat mana depan, kat mana belakang. Contohlah kalau yang colourless, macam mana kita nak tahu dia depan ke belakang? Macam mana korang tahu tak? Okey. Kalau yang yang betulnya, kalau yang colourless punya contact lens, dia punya dia bentuk dia tu macam mangkuk lah. Dia tak ada curve. Kalau ada curve maksudnya terbalik. Kalau terbalik pusingkan balik lah. And then bilas pakai. Okay. Macam mangkuk macam ni ya? Ya, mangkuk macam ni. Ni sebab dia bercolour lah, berwarna. So bila berwarna, kita tahulah warna yang terang tu yang depan lah kan. Okay. So teknik nak pakai sama juga. Tadi nak buka pun tarik. Ni untuk beginner ya. Kena tarik. So nak pakai pun sama, kena tarik juga.
Okay, guna jari ni, serongkan sikit. Kita nak pakai pun pakai dekat bahagian mata putih, bukan dekat bahagian mata hitam. Okay, sebab nak tahu ramai yang keluar kat sana sebab pro kan, terus pak macam tu kan. Betul. Kita tak nak kita direct dengan mata hitam. Tu je sebenarnya. Kita tak nak direct dengan mata hitam. Jadi kalau nak pakai dekat bahagian mata putih. Sebab bahagian mata hitam adalah kawasan yang sangat sensitif. Kalau berlaku scar, okey, contoh terkena kuku, dia ada parut, kelihatan kita yang akan ganggu nanti. Okey. Maksudnya ada benda dekat depan nanti, kan? So kita nak elakkan. So pakai dekat bahagian putih. Sama juga nak pakai pun pakai dekat bahagian putih. Tarik bulu mata. Okey, dan serongkan sikit kepala anda. Nampak bahagian putih banyak kan? Kita pakai kat situ ya. Allah, dia dah kering dah awak. Sekejap Dia cakap banyak sangat ni. Iyalah. Tak apalah. Untuk anda juga kan. Betul. Right. Okay, dah bilas dah. Okay, sama keringkan balik lah. Tadi tu ni. Kan sebab tu nak cakap orang yang sesuai pakai adalah orang yang rajin. Banyak kali 2-3 kali juga nak kena ni. Ya. Step-step dia tu. Ya, sana. Alah, ni untuk orang yang first time pakai memanglah macam ni. Kalau orang yang dah pro tu kejap je. Percayalah, sat je. Orang yang hari-hari pakai. Pakai macam tu je kan. Tak, yang ni sebab hari ni nak tunjuk yang beginner, so okay, sama. Dekat mata putih. Lepas tu kita akan tolak slowly ke mata hitam. Okay, nampak tak? Maksudnya kenapa tak masuk? Sebab dekat jari Nat ni masih ada air. So contact lens dia tak mau lekat dekat mata. Okay, so kita kena keringkan. kena kering. Nampak tak? Berayak. Sama je. Okay, kita lapkan sikit. Okay, kalau orang yang kenapa orang mata kering ni tak disarankan pakai? Sebab macam ni jugalah. Macam mata Nat memang mata kering. So contact lens payah nak lekat. Sebenarnya. Okay. So sama je. Tarik pertama. Step kedua tarik ni. Step ketiga serongkan sikit dan masukkan. Tak lekat sekejap Kena pakai air drop sekejap. Contact lens pun dah jadi kering kan. Nak pakai eye drop pun ada caranya ya. Pertama, eye drop jangan share. Jangan kongsi dengan siapa-siapa. Kedua, nak pakai pastikan jangan kena bulu mata. Sebab apa, dekat bulu mata kita banyak debu. So apa functionnya kalau pergi dekat betul ada pula debu kan. Okay, samalah. Tak nampak. Sorry. Macam nak masukkan dulu casing dalam. Dah sekejap. Nak pakai eye drop kena straight. Tapi ada contact lens kat tangan. Sekejap Ulang balik. Okay. So kalau orang yang ada mata kering kena selalu ada eye drop. Macam Nat lah. Sebab tu tak suka sangat pakai contact lens. Sebab Nat tak ada power. So I tak rasa tak perlulah untuk pakai. Nak pakai fashion boleh lah, tapi jarang lah nak pakai. Kalau ada function baru macam ada dinner, majlis kenduri, baru pakai. Pakai sekejap-sekejap lah. Okey. Harap-harap melekat lah kali ni. Okay, sama je. Letak balik, cuci balik. Kalau jatuh pun sama tau. Kalau jatuh pun kena cuci balik Macam sama je lah. Kalau terkena maskara ataupun jatuh kat pipi kita kan, kita pakai makeup dah kan, lagilah kan. Tak kisahlah pakai makeup ke tak pakai pun kena cuci lah sebaiknya. Sebab kadang kulit kita ni kan dia berdebu kan. So still kena cuci. Okay, let's see. Bismillah. Nak pernah ajar lelaki
pakai contact lens. So lelaki ni dia agak kekok sikit tangan dia memang kena jadi lembut, memang kena lembut sebab dia memang nak pakai, sebab dia pekerjaan dia lah yang memerlukan dia untuk pakai contact lens. So memang dia kena sangat lembut, sangat macam kan. Tapi nak kata perempuan lembut tak juga, ada juga yang kasar. Tapi bila kita nak handle dengan contact lens ni, memang kita kena jadi lembut sikit lah. Jadi kita tu, kita tak boleh tekan kuat-kuat, tonyo-tonyo kuat-kuat macam tu tak boleh. Nanti terkoyak. Okay, especially macam hydrogel. Kalau hydrogel memang mudah sikit nak terkoyak. Kena lebih precaution lah. Yes. Alright. Okay, ada juga yang macam customer tanya kenapa saya pakai solution, ada setengah solution tu dia memedihkan mata. Ya, sebab kandungan tak sama kan. Kadang mungkin kandungan sama tapi dia punya persen-persen dia tu tak sama. So anda kena try and error which one solution yang okay, sesuai dengan kita. Ya lah. Betul. Yang tu memang kena ni lah, sesuai dengan orang lain tak semestinya sesuai dengan kita. Yes, betul. Okay, so kalau macam dekat Rauda kita pakai Horian lah. Okay, macam eye drop pun sama. Kalau macam Aimo kan, kalau Aimo yang dia tulis tu bukan untuk contact lens, memang tak boleh pakai Nak pun selalu saya nakkan pastikan benda tu jugalah. Now kita try pakai lagi sekali. Bismillah. Okay, so sama step pertama tarik bulu mata, step kedua tarik ni dan pakai. Okay, gerakkan mata sikit, bagi contact lens tu duduk kat bahagian tengah lah. Tengok atas, tengok bawah, tengok kiri, tengok bawah. Dia baru tutup mata. Okay, done. Berair sikit mata nak. Sebab kita sentuh mata kan, memang dengan rasa lah. Tapi kalau macam sekarang nak pakai, perasaan pertama pakai, of course rasa macam ada benda masuk. Okay, ni untuk yang kalau first time pakai dia akan rasa macam ni lah. Okay, dia akan rasa macam ada benda masuk, ada benda yang masuk kat mata. Kedua akan rasa pedih sikit sebab tadi kita dah sentuh. Dia tak biasa. Yes, so kita dah macam usik mata kita kan. Benda baru nak masuk kan, mata pun takut. So kalau kalau dah lama pakai tu masih rasa pedih, mata merah, kemudian penglihatan blur, buka balik, cuci balik. Dan try pakai lagi sekali. Kalau masih tak okey, kena stop pakai contact lens tu. Okay. Kalau tadi nak tunjuk untuk orang yang beginner tau, first time nak pakai. Okay, Nat sebab Nat pernah pakai, so nampak macam simplenya pakai. Okay, ada setengah mata dia sangat sensitif. Okay, kadang-kadang kena cuba banyak kali baru boleh. Betul. Sebab kita first time nak pakai, kekok tangan nak macam ni, nak macam tu kan. So dia akan kekok. So untuk yang first time nak pakai, please jangan give up. Jangan give up. Kita try sampai boleh. Macam tu kau. Dia sebab mula-mula pakai itu biasalah kan. Okay. Sementara nak sementara mata tu nak ada. Nanti dah pro. Nanti dah pro, tak payah dah buat step macam ni 1 2 3, tak payah dah. Terus ni je serongan kepala, pak kat tepi. Terus senang. Okay. Perlukan praktis sebenarnya benda-benda macam ni. Of course. Nat pun mata sensitif. Nat punya macam mana Nat boleh praktis, macam sekarang dah okey tau. Kalau dulu mata tu tergedik-gedik tau. Tak tergedik-gedik tau. Macam lari-lari macam benda nak masuk ni. Macam tu. Takutlah. So contact lens tak melekat, tak boleh masuk, tak boleh masuk tau. So sebab time tu time study lagi. Last sekali semua kawan-kawan kena masukkan contact lens mata Nat. Sebab mata Nat sensitif, so nak bagi dia biasa dengan contact lens. Sama macam tu kau. So benda tu kena praktis lah. Okay. So sekarang dah okey sikit lah. Cuma mata Nat ada masalah mata kering. So siapa yang ada mata kering, banyakkan makan vitamin omega 3, omega 3. Okay, dia bagus untuk
kita punya untuk menambahkan balik kualiti dan kualiti air mata kita. So kalau tengok live yang sebelum ni nak ada terang pasal mata kering. betul. Siapa yang ada masalah mata kering tu boleh pi balik tengok. Okay. So dekat situ nak dah bagi tahu dah lah rawatan dia apa semua dah lengkap lah kat situ. Apa yang perlu dibuat mata kering. Kenapa mata kering boleh terjadi. Ada setengah orang mata kering disebabkan oleh pakai contact lens. Okay. Mungkin awal pemakaian contact lens tu mungkin tak sesuai dengan dia. Mungkin water contact tak sesuai dengan mata ataupun tak cukup kan. Tak cukup oksigen kan. So yang tu kena ambil titik berat kalah juga sebelum nak pakai contact lens. Okay. So kalau orang yang ada mata kering ni macam nak cakap kena ada cukup package lah. Kena ada satu lagi extra, kena ada eye drop. Okay, eye drop pastikan kalau pakai contact lens kena eye drop yang boleh pakai dengan contact lens. Kalau dia tak mention jangan pakai sebab takut kandungan eye drop dia tu boleh boleh merosakkan bentuk ataupun merosakkan struktur contact lens tu. Okay. So kalau macam kita dekat Raudah kita ada size travel ni, solution size travel. Okay, ni size yang sangat comel. Dan size yang besar yang ni. So yang ni dia dah free siap-siap dengan casing. Sebab tu nak cakap setiap bulan bila tukar je solution, tukar sekali dengan casing. Ni sekarang dah dapat casing free. So tukar terus, jangan pakai yang lama tu. Okay. Then yang eye drop pun kita ada juga. Ni memang sekali dengan contact lens lah. Okay. So untuk yang ada mata kering kena ada, wajib. Ya. Nanti akan rasa pedih kalau kalau tak pakai. Sebab ada semua orang bila pakai, dia kata kenapa bila pakai je contact lens terus sakit kepala. Okay, kalau yang ada power kena check balik power. Mungkin power tak sesuai, power contact lens tu tak sesuai dengan mata anda. Mungkin power anda dah naik. Okay. Kedua, mungkin diameter tak okey, size contact lens tu mungkin terlalu ketat ataupun mungkin terlalu longgar. Yang ketiga, mungkin anda ada mata kering lah. So kalau macam Nat tak ada power. So Nat punya ni memang 0.00 power Nat. So tapi Nat rasa pening kepala. Dia macam tangkap kepala lah kan. So itu disebabkan oleh mata kering lah. So solution ni pakailah eye drop. Okay, tanyalah Farah berapa kali dah pakai tadi kan? Ya betul. Yes, sebabnya memang ada mata kering yang agak severe jugalah. Tapi demi anda semua ya hari ni Nadia pakai contact lens. Okay. Farah boleh teruskan. Macam dekat Raudah kita ada banyak juga pilihan contact lens. Okay, ini salah satunya iaitu Orion Eye Secret Daily punya. Yang ni yang colour punya. Yang ni dia ada 10 keping di dalam. Maksudnya 5 kali pakai lah, 5 pasang. 5 pasang. Okay, untuk yang kalau yang daily ni contoh ya, macam dekat kita ada customer yang memang beli daily sahaja untuk setiap bulan dia pakai. Sebab pekerjaan dia doktor. So doktor tak ada masa kan nak renyah-renyahkan diri nak cuci-cuci ni. Jadi dia pakai yang daily. Pakai buang terus. Okay. Ada orang tanya contact lens ni boleh pakai tidur ke? Elakkan ya. Kita ada contact lens yang custom made tu, tapi kita tak sarankan. Okay, takut berlaku pembengkakan kornea ya. Bila berlaku bengkak kornea ni maksudnya mata kita tak cukup oksigen. So kalau take a nap dalam 5 minit 10 minit okey. But more than that jangan. Yang tu yang kena ni sikit lah. Yes. Kena alert sikit. Yes. Okay. Sebab tu ada setengah orang macam kalau macam student kan time surau time nak solat pergi surau kan. Ada cakap macam renyah lah nak kena buka balik contact lens, lepas tu nak kena pakai balik, lepas solat kena pakai balik kan. Sebenarnya tak perlu pun. Okey, nak ambil solat ambil wuduk macam biasa, tapi tutuplah mata, jangan tak tutup. Okey, tutup je mata macam biasa. Okey. Sebab ada lah isu-isu macam tu kan. So nak sharekan siap-siap, kongsikan siap-siap. Okay, insyaAllah teruskan lah. Ini jenis yang colour juga.
Korean. Okay. Yang ni? Nampak lah Nat. Ni ke? Nampak tak? Alamak. Kalau ke depan lagi nampak tak? Lampu kita terang sangat lah. Oh, okay. Alright, fine. Okay, kalau yang ini sebenarnya sebulan punya lah. Okay, ni adalah untuk sebulan lah. Okay, yang ni soft contact lens lah. Okay. Sama juga kita ada yang macam warna biru ni, clear lah. Jenis yang biasa, bukan macam net tadi colour. Yang ni yang biasa punya. So, apa yang penting kalau kita tengok kat kotak ni, dia akan ada tulis power dan expired. So tu adalah benda penting yang kita kena alert juga alert, betul. masa nak membeli. Kalau kita tengok dah expired, so memang tak boleh pakai lah. Dan pastikan power yang kita pilih, kita beli tu power yang betul dengan mata kita. Ya, betul. So, selain pada Horian, kita ada juga dekat Rauda, Blinkon. Okay. Kalau yang dah biasa pakai Blinkon, boleh dapatkan dekat Rauda. Yang biasa pakai Horian, boleh dapatkan dekat Rauda juga. Ya. Okay. Kita ada satu lagi lah, benda yang special dekat Rauda. Bagi yang ada, yang memang ada power pakai spek kan, kita ada casing yang sangat comel untuk korang. Okay. Sebab casing ni, okay, nampak tak? Alah, nak tunjuk macam ni. Okay, casing ni sangat cantik. Sebab cantik satu hal, berfungsi teruk lah. Nak cakap tu. Sebab okay, dia ada bahagian yang jatuh, sorry. Masih terbaik. Okay, dia boleh bahagian yang boleh letak Spek mata. Okay, bila anda nak pakai contact lens kan, Tara! Siap. Allah, tergolek. Terbalik rupanya. Okay, so dekat dalam ni dia ada siap-siap partition untuk casing, ada cermin, casing, solution dan pengepit. So bila pakai contact lens dah boleh letak spek dekat bahagian belakang pakai contact lens. Kalau nak nak rendam contact lens, letak balik dalam tu, pakai contact je ni. Kita siap ada pengepit dia. Mana? Yes, this. Okay. So, Ni pun ada lah. right and left juga. Okay. Cermin sekali. Okay, tengok lagi sebelah lagi. Okay. Ni nak letak bingkai anda lah. Nampak tak? Comel kan? Ni warna pink. Comel. Yang ni harga dia RM29.90 sahaja. Okay, anda boleh dapatkan dekat Shopee Raudah juga. Ada link tau dekat komen nanti. So anda boleh usyak-usyak ya. Kalau anda nak beli contact lens dekat Shopee Raudah pun boleh. Okay, kita punya ni Raudah Optometry 86. So boleh pergi dekat Raudah Optometry 86. So akan tengoklah macam-macam contact lens ada, solution ada, semua ada. Ya, semua ada. Sunglass, apa yang korang cari, casing, semua ada. So boleh tengok kat situ lah. Okay. Kalau nak beli casing saja pun ada, jangan risau. Kita nak bagi yang kecil ni lah. Comel. Comel. Comelnya. Mana dia? Okay. Comel kan? Okay. Alright. Kalau ada yang perlu nak tanya soalan, nak perlukan perincian lagi, boleh call terus ataupun WhatsApp je Raudah, sebab kita akan cuba sebaik mungkin untuk bantu anda. Dan Nat akan cadangkan yang contact lens yang terbaik lah, ikut keperluan ya. Ikut keperluan. Okay. Apa lagi Farah? Okay, tadi kita nak summarize balik lah. Nak dah terangkan pasal material contact lens, jenis-jenis contact lens. Kita ada contact lens Torich untuk silau, untuk yang power silau tinggi, yang biasa. Okay, lepas tu kita ada contact lens, soft contact lens, ada RGP, hard contact lens. Kita juga ada contact lens yang untuk pemakaian sehari, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Pun ada juga ya. Dan Nat pun dah terangkan siapa yang sesuai pakai. Jadi semua golongan sesuai pakai, tapi ikut keperluan. Tapi contoh ya, kalau anda ada kecil manis, okay? Kalau orang yang ada kecil manis, tak disarankan untuk pakai contact lens sebenarnya. Kenapa sebab tu Nat? Sebab orang yang ada diabetes ni, dia punya kornea kurang sensitif. Jadi takut
bila dia pakai contact lens, dia tak rasa ada contact lens, dia lupa nak buka contact lens, dia tidur dengan contact lens. Bila berlaku contohlah masa pakai tu terkena, kuku terkena dekat kornea, dia dah jadi cedera kan, kornea dah cedera. So bila cedera lambat sembuh kan, orang diabetik ni lambat sembuh bila luka-luka ni. Jadi kita tak galakkan untuk pakai. Okay. Positif just pakai spek macam biasa sahaja. Ya, betul. Itu lebih baik lah. Nak pakai boleh tapi kena alert lah. Kata aku hari ni pakai contact lens ni. Jangan terlupa pula. Lagi pergi tidur contact lens kan. Takut. Yalah sebab terlampau selesa nampak semua kan. Clear tanpa spek. Yeah. So kalau kita demam jangan pakai. Demam pun tak boleh. Tak boleh. Sensitif juga mata kita. Okay, sebab apa nak cakap macam tu, bila kita demam, kita punya suhu badan tinggi. So dekat mata kita pun dia panas lah. Dia macam haba kan. So nanti takut contact lens tu dehydrate. Dia macam water Serap. content dia yes. So diserap. So dia takut nanti dia akan ada pressure, negative pressure. So macam bila kita nak buka tu tak boleh. Sebab dia melekat. Ya. So tak disarankan pakai. Okay, tak disarankan pakai lah. Okay, kalau macam yang aktiviti lasak, lepas habis je aktiviti tu anda kena buka. Ingat ya, contact lens yang biasa tak ada colour tu, yang warna kosong tu boleh pakai 6 ke 8 jam kalau hydrogel. Kalau yang silikon boleh up to 10 ke 12 lah. Tapi selalunya kita akan 10-11 lah. Kalau terpaksa sangat tu boleh lah kan. Okay. Dan untuk colour macam nak pakai ni 4 jam sahaja ya. Sehari? Sehari 4 jam sahaja. Walaupun silikon ataupun yang soft lens? Ya. Sebab untuk berjaga-jaga lah. Okay. Alright. Okay. Nak terangkan sikit pasal contact lens yang tiruan lah. Okay. So macam mana kita nak tahu contact lens yang kita beli tiruan ke ataupun ori ke kan? Tak semestinya semua yang beli made in Korea tu tak ori tak juga kan. So macam mana kita nak tahu? Okay, bila contact lens masuk di pasaran Malaysia, kita boleh check dekat FDA contact lens ni. Kita boleh tengok dia diiktiraf atau tak. Ataupun anda boleh ni scan je QR code ni. So nanti dia keluar. Okay. Dia ada yes. Sama dengan Blinkon pun dia ada juga. So kalau anda beli dekat pasar malam, not very sure. Selalunya dalam botol yang kecil kan kalau dekat pasar malam. Even kena tengoklah kilang ni siapa, pengeluar dia siapa, okay, nama syarikat tu wujud ke tak, diiktiraf ke tak. Bila diiktiraf ni maksudnya dah diuji kaji selamat. Kan? Dia macam makan ubat-ubat suplemen kan, kena ada iktiraf kan daripada TKM. So sama juga contact lens. Okay. Sebab ni mata kan, hang ada sejuta pun tak boleh dapatkan balik mata anda lah. Okay. Satu sahaja. Sebab sekarang ni ramai yang beli contact lens color yang murah-murah RM10, RM20 kan. Okay. Beli yang tak diiktiraf ya. Sebab apa nak cakap macam tu? Kalau yang diiktiraf ni, dia ada teknologi dia. Dia guna teknik sandwich. You know sandwich? Okay, So sandwich ni maksudnya, okay, dia ada contact lens ni, dia ada bahagian depan dengan belakang kan. Okay, so dia curve macam ni. Macam mana nak lakukan tangan aku ni? Okay. So dekat kalau color, dia akan letak dye di bahagian tengah. So kalau yang bukan tiruan, okay, dia hanya ada di bahagian depan sahaja contact lens, dan dia letak dye kat belakang, tanpa ada something yang tutup balik. Tak ada lapisan kedua yang tutup balik. So bila anda pakai contact lens tu, nanti dye ni bahan kimia ya. Dye ni bahagian kimia kan, pewarna apa semua tu kan. Masuk dekat mata, nanti dia akan pudar dalam mata. So bahan kimia tu dah attach dekat mata. Tu yang bahaya sebenarnya. So kalau yang diiktiraf ni, dia guna teknik sandwich, which bahagian depan ni satu lapisan yang pertama letak dye, ada lapisan kedua yang tutup. So bila anda pakai contact lens tu, dye yang kat tengah tu takkan keluar lah. Boleh bayang tak? So kalau tiruan ni maksudnya dia sangat lagi bahaya lah. Sebab
Sebab ada certain lah, kalau kita nak tahu juga kalau kalau nak tahu tu tiruan ke tak, kita boleh test tengok dye tu kelok ke tak. Kalau kelok tu kemungkinan besar guna solution lah. Solution boleh. Kan kita ambil apa tu? Apa kita panggil tu? Cotton bud tu kan. Cotton bud kita cuba torehkan sikit. So kalau yang tiruan tu memang dia akan keluar lah. Kalau yang tiruan ni kita rendam pun dia dah keluar. Belum masuk kat mata pun dah keluar dah. So hati-hati untuk bahan-bahan kimia ni sebab dia mungkin efek dia jangka masa panjang ya. Kita takutlah kan benda-benda macam tu. Okay, kita kan nak jaga mata kita sampai bila-bila kan. Sampai tua kan. Kita nak sihat kan. So kena jaga, take precaution insya-Allah. Pastikan yang ori jangan tiru. Ya, kalau untuk menjaga mata kita lah. Bukannya tak bagi yang murah-murah tu. Tapi mana lagi mahal? Mana lebih mahal? Mata ataupun sebab ramai sangat pesakit dekat luar sana pemakai contact lens kat luar sana mengalami jangkitan mata disebabkan cara penjagaan yang salah. Dia trauma terus nak pakai. Serius. Sakit dia bukan main-main. Sakit dia bukan main-main. So nak pakai boleh tapi kena pergi tempat yang betul, beli di tempat yang betul. Tanya kepada pakar yang bidang ni lah, contact lens ni kan, optometrist akan bantu anda lah. So kena so hari ni Nat dengan Farah dah terangkan sedikit pasal contact lens. So harap membantu anda. So yang dah pro pakai contact lens boleh tengok balik, check balik. Oh, aku pakai ni betul ke tak? Kan? Improvekan sikit. Kan? Improve dah sikit. Okay? InsyaAllah harap membantu untuk bantu. Bukan bantu anda sahaja, anda pun boleh bantu orang lain. Kalau anda adalah orang pertama kali pakai contact lens, okey. Untuk pertama kali pakai tu tolong rujuk pakar. Kadang-kadang kawan kita nak rujuk kawan kita. Tapi kawan kita pun 2 kali 5. Macam mana tu kan? So kalau kita boleh ajak kawan kita tu mai sekali jumpa pakar lagi bagus. Dia pun boleh upgrade untuk dia jadi lebih baik dan kita pun dapat rujukan yang betul. Yang tu yang paling penting. Okay. Contact lens ni laki perempuan boleh pakai tau. Itu benda penting. Apa nak cakap pula benda tu kan. Sebab rata-rata perempuan je yang pakai sebab dia berwarna. Tapi anda kena tahu kenapa dia keluar berwarna. Kalau untuk orang yang power 5-600, kalau pakai yang colourless tu, ya Allah, kalau jatuh pun dia tak tahu. Tak nampak. Betul. Pasal tak nampak, nak cuci pun tak nampak, ada debu ke tak ke apa kan. That's why dia keluar color contact lens yang bercolor. It's not for fashion only lah. Dia ada tujuan dia. Tujuan yang tersendiri. Yelah, sebab selalu kena kecam kan. Kenapa nak kena pakai yang color-color ni? Kenapa nak kena pakai yang color-color striking bersama apa kan? Acah-acah Korea. Alamak. Okay? Kan macam hari ni nak pakai warna macam Nat, mata Nat agak gelap sikit. So kalau nak pakai warna yang natural, warna bumi, memang tak nampak langsung macam nak pakai contact lens. So Nat kalau nak ni sebab Nat tak ada power, okay? Kalau Nat ada power, so maybe Nat perlukan warna yang agak terang sikit. Senang untuk tengok, ya. Okay, orang-orang yang rabu ni kat luar sana tu dia tahulah perasaannya macam mana. Kan? Betul. So Farah kena try lepas ni. Kenapa pentingnya ada ada contact lens lah. Ada contact lens berwarna lah. Okay. Alright. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh terus WhatsApp kat bawah ataupun call je kita. Nanti kita balat, kita angkat. Mana lah tolong angkat ya? Boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp, kita akan balas. Jangan risau. Dua-dua cawangan ya. HQ pun kita ada letak dekat kat bawah tu. Pada jom pun kita ada letak. Okay. So kalau HQ nombor WhatsAppnya 010-469-5571. Kalau Raudah Optometri Pantai Johor 010-469-5572. Okay, ataupun boleh terus pergi dekat FB, boleh scroll kat situ, ada macam-macam kita orang perkongsian daripada segi contact lens, bingkai, semualah. So boleh direct dekat Facebook, boleh DM kita orang juga dekat Facebook ataupun dekat IG
Ataupun satu lagi kita ada Telegram. Yeah. Okay. Satu lagi Shopee. So, Yes, sekarang kita dah ada Shopee. So dah boleh shopping dekat Shopee daripada Rauda Optometry 86. Sebab kita ada customer yang memang pelanggan tetap Rauda tapi duduk dekat Pahang. So kita boleh post kan. Anda boleh WhatsApp je. Saya nak power macam ni kalian ni. So kita boleh post kat anda lah. Kita pun pakai post je. Nanti kita ada post saja ada. GTAG pun ada. So insya-Allah tak ada masalah yang tu. Kami akan bantu anda sebaik mungkin. Okey. Insya-Allah. Okey, itu sahaja kot daripada kami perkongsian petang ni tentang contact lens ataupun kanta sentuh atau kanta lekap. Itu benda yang sama ya, you all. Okay, bye bye. Jumpa lagi insya-Allah untuk next live nanti akan datang. Tajuk pun menarik. Okay, jumpa lagi. Farah, ada apa lagi? Itu sahaja. Okay. So harap anda boleh share, like, pun komen kat bawah. Okay. Supaya ramai lagi yang boleh tahu tentang contact lens. Okay. Mana tahu anda dapat sesuatu, 1% daripada ilmu anda share dengan orang kan. Boleh mengubah hidup dia. Okay. Okay, jumpa lagi untuk next live. Okay. Dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. This is our friend James. James doesn't wear daily disposables, so he'll need to clean his lenses. Cleaning his lenses will prevent them from deteriorating prematurely and, most importantly, prevent infections. Well, James, are you ready to learn how to clean and store your contacts overnight? Okay then, here we go. Here's what you'll need. A solid coloured towel, lint-free if you have one, multi-purpose lens solution, and of course, your contact lens case. First, begin by thoroughly washing and drying your hands. Then place your towel over the sink to keep your lens from going down the drain if you drop it. Next, remove one of your contact lenses and place it in the palm of your hand so it looks like a tiny bowl. When cleaning your lenses, remember, rub, rinse and soak. First, rub. Squeeze a little solution onto your lens and gently rub your finger back and forth over the lens for about 15 seconds. Next, rinse. Pick up your lens by pinching the sides together. Then squirt your solution over the lens and let it rinse both the inside and outside. Then, soak. Place the lens into your clean, dry case and squeeze enough solution over the lens until it's covered. Put the cap on the lens case and let your lens soak in the fresh solution. The caps should indicate whether they're for the right or left lens. Nice work, James. Now repeat the process for your other lens. It takes about 6 hours for the solution to clean your contacts, so letting them sit overnight is perfect. Good job, James, and good night. Morning, James. Same clothes, I see. Fresh, clean lenses. After you've put your contacts in, you'll want to discard the solution left in your case from the previous night. Now squeeze a little solution into each cup and gently rub your finger around inside. Discard this solution and rinse with fresh solution one last time. Leave your case out, upside down with the caps off, to air dry throughout the day. This way, you'll have a